kita untuk gerak dalam kumpulan kecil sebab kita gerak 10 orang. Tak boleh dalam kumpulan ramai Jadi akan berpecah-pecah. Kita akan pergi sampai mengalir ke parlimen tu, ada belah kiri tu ada pos pondok polis tu. So okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya kami datang ni beratus ada kat belakang, tapi pihak polis hanya membenarkan 10 orang untuk datang ke sini. Dan sekejap lagi pun hanya 3 je dibenarkan. Okey. Yang lain semua tak boleh nak datang. Jadi hari ini untuk makluman tuan-tuan selepas ni Dato' Hasna akan bagi PC dalam bahasa Inggeris. Untuk makluman tuan-tuan, kita hadir pada pagi ni mewakili pelbagai NGO yang cintakan keadilan, yang mahukan keadilan ditegakkan, tak kira pada sesiapa saja. Tak kira orang ni rakyat biasa, tak kira orang ni kelas menengah, pertengahan, orang miskin, kaya, Melayu, India, Cina, Kadazan, dusun, tak kira kulit, warna kulit, tak kira bangsa apa, tak kira agama apa. Kita nak keadilan diberikan pada semua pihak, termasuklah Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga merupakan rakyat biasa. Walaupun dia bekas Perdana Menteri, namun beliau juga mempunyai hak sebagai rakyat biasa untuk mendapat keadilan. Jadi hari ini memorandum ni tuan-tuan memorandum ini kita tujukan kepada Datuk Seri Azalina Osman Said yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang dipertugaskan untuk menjaga hak ehwal undang-undang dan reformasi institusi. Okey, saya bacakan Yang Berhormat Datuk Seri, kami daripada Gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak memohon Yang Berhormat Datuk Seri selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas undang-undang yang semestinya merangkumi portfolio keadilan untuk memanggil dan memeriksa kertas siasatan SPRM yang telah siap dan lengkap tentang salah laku Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Kami percaya bahawa salah laku ini berkaitan dengan kedudukan beliau selaku hakim dalam kes SRC yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kami percaya bahawa salah laku ini juga mempunyai elemen-elemen konflik kepentingan, konflik of interest. Kami percaya bahawa Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan juga sedar akan diri beliau mempunyai konflik berkepentingan dan tidak sepatutnya menjadi hakim dalam mengendalikan kes SRC ini. Dia sepatutnya recuse himself. Tindakan beliau menyembunyikan serta tidak menzahirkan konflik tersebut memberi gambaran bahawa beliau berniat jahat dan tidak akan berlaku adil terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Kami juga percaya hasil siasatan oleh pihak SPRM juga mendedahkan Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan boleh juga didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan. Ini ialah menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan perlembagaan dan undang-undang negara. Kami juga percaya bahawa Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan yang telah pada satu ketika cuba tidak bercakap benar semasa rakaman pihak SPRM, beliau menafikan terlibat dalam SRC International. 4 kali SPRM tanya, dia nafikan sehingga akhirnya SPRM menunjukkan bukti-bukti dalam bentuk minit mesyuarat, dalam bentuk surat-surat yang beliau tanda tangani. Barulah akhirnya beliau termenung setengah jam dan akhirnya beliau mengakui beliau terlibat. Hakim ni gagal untuk cakap benar semasa rakaman percakapan pemeriksaan beliau dan hanya membetulkan fakta sebenarnya selepas beliau bersemuka
dengan dokumen yang menunjukkan situasi yang sebenar. Ini menjadi kesalahan di bawah Seksyen 191 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 27 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Ini satu lagi offense yang dia telah lakukan. Kami juga percaya terdapat pelanggaran peraturan 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009 yang menyatakan seperti berikut. Seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya tidak menimbulkan keraguan yang munasabah tentang keupayaan untuk bertindak dengan saksama sebagai seorang hakim. Ini telah gagal juga dipenuhi oleh Hakim Nazlan. Dia telah melanggar Kod Etika Hakim. Perkara 8 dalam kurungan 1 hingga 8 dalam kurungan 10 Kod Etika Hakim 2009 juga telah menetapkan satu garis panduan yang sangat ketat yang perlu dipatuhi oleh seorang hakim, dan jika terdapat sebarang percanggahan atau kepentingan maka ianya perlu diisytiharkan. Dia gagal untuk mengisytiharkannya. Kod etika ini adalah terikat dengan pasal 4 perkara 125 dalam kurungan 3B Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan jangkaan kami seperti yang di atas, kami percaya bahawa Datuk Seri Najib telah dizalimi dan tindakan mendakwa dan menghukum beliau adalah sesuatu yang telah dirancang oleh pihak tertentu. Justru itu, di sini kami memohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk memastikan supaya tindakan-tindakan dan cadangan-cadangan kertas siasatan SPRM terhadap Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan dilaksanakan dengan kadar segera oleh pihak Peguam Negara. Kami juga memohon supaya hasil siasatan ini didedahkan kepada umum supaya tindakan susulan pihak berkuasa selepas ini tidak dilihat memihak kepada mana-mana pihak. Okey? Kami daripada Gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Okay, maaf tuan media dengan Datuk apa? Norman. Sorry. Officers Datuk Azalina sedang tunggu. Mereka tak ada banyak masa. Jadi kita pergi sana, hand over the memorandum dulu. Lepas tu nanti kita ada masa. Tiga orang bidang media. Kita prosedur. Okey. Dia ada orang tunggu. Tak. You proceed dengan you punya apa ni. Okay. Okey ya? Kita sambung terus. They may want to go there. Siapa nama? Okay. Can you go? Okay. Okay. As it is now, we are here fighting for human rights. Fighting for human rights. Human rights not only because of Datuk Seri Najib was a former Prime Minister, he is also a Malaysian citizen. If he as a Malaysian citizen do not have the justice that is due to him, what about the rest of us? As various groups of NGOs, we had also gone to see, handed over a memorandum to Suhakam last month. It's being looked into, and we are looking for action to be taken based on what we've asked for and what Datuk Luqman has mentioned. At the same time, we are also looking towards the new government to make sure it's justice for all, regardless of which political party you belong to, regardless of whether you are a former Prime Minister or you're just a citizen. So this is what we want to prove to people, that the government cares for you, and if they better practice what they preach. That's basically that. We got no more questions, I guess. They better proceed up. Nak tambah? Sama kita hari ni Datuk Seri Maglin Dikus, Presiden MyPPP. Persatuan. Okey. Puan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia kepada semua kawan-kawan yang ada. Bagi kehadiran kita hari ini adalah satu manifestasi yang sangat jelas kepada kerajaan yang kita harapkan dapat membawa satu perubahan yang lebih baik daripada kerajaan sebelumnya. Kerana ini kita nak
sampaikan mesej ini kepada kerajaan hari ini, khususnya kepada Menteri dan juga Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri kita ni adalah Perdana Menteri yang selama ini kita lihat sangat percaya kepada soal human right, kepada hak kebebasan asasi manusia, kepada keadilan. Jadi kita harap dengan usaha kita hari ini, kerana kita telah berusaha banyak cara sebelum ini, banyak memorandum yang telah kita sampaikan kepada SPRM, kepada pejabat peguam negara, kepada pelbagai pihak, dan hari ini kita nak sampaikan kepada Datuk Seri Azalina sebagai Menteri Undang-Undang supaya kita dapat wujudkan dan kita dapat buktikan kepada rakyat Malaysia bahawa keadilan ini benar-benar wujud dalam proses yang adil. Sebab itu Datuk Seri Najib Tun Razak ini, kes dia adalah satu contoh kepada rakyat Malaysia di mana seorang yang dituduh itu tidak diberikan hak pengadilan yang sewajarnya, tidak diberikan fair trial, tidak diberikan right to be heard. Dan ini kita nak hentikan dan kita nak kerajaan hari ini dapat buktikan kepada rakyat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah kepimpinan dan kerajaan baru ini adalah kerajaan yang prihatin, kerajaan yang benar-benar mengangkat undang-undang dari sudut undang-undang yang sebenarnya. Sebab itu kehadiran kita hari ini tuan-tuan, mewakili orang muda hari ini, saya harap kita dapat sampaikan kepada luar sana bahawa usaha ini adalah usaha untuk menjernihkan institusi kehakiman, menjernihkan institusi perundangan negara. Itu sahaja. Dan kita harap Datuk Seri Najib dapat diberikan pengadilan yang sebenar-benarnya. Kita tak nak dia dizalimi dalam keadaan pendakwaan politik dan sebagainya. Itu yang saya nak sampaikan di sini, Datuk. Alright. Okey, kita gerak. Ini sebagai apa yang hari ini? Kita nama gabungan kita ni Gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib. Kita pengurusi gabungan. Tak ada, kita pengurusi bersama. Okey. Saya ikut juri cakap. Ya. Okey. Ni. Media minta kamu depan ni ya. Sebab ada ulama dah. Tiga orang jadi. Amat dia. Oh, last ni. Apa sepatu? Media boleh. Tak ikut. Tak, saya naik satu. Tak boleh. Okey, kita tunggu sebentar lagi. Sekejap lagi kita akan buat live lagi ya. Sebab hanya dibenarkan 3 orang saja di dalam. Okey, bye.